Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Fauzi Zain. Ini adalah cerita hari ini merupakan hari ke-6 bagi Perintah Kawalan Pergerakan dan pastinya kami di Esok Awani akan membawakan perkembangan secara langsung berkaitan dengan COVID-19 dan pastinya sidang media berkaitan dengan perkembangan terkini yang akan disampaikan oleh Menteri Kesihatan ataupun daripada Ketua Pengarah Kesihatan sendiri daripada Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah difahamkan akan berlangsung lebih kurang pada jam 5.30 petang dan pastinya kami akan membawakan secara langsung berkaitan dengan itu. Baiklah, bercerita tentang hari ke-6 Perintah Kawalan Pergerakan, saya nak pergi untuk waktu ini saya nak terus bersama dengan Muhafindi Muhammad yang berada di Kelantan kerana Muhafindi ada berkongsi dengan saya tentang bila kita bercerita tentang kawalan pergerakan ini ada sesuatu kumpulan ataupun satu kelompok yang perlu kita beri perhatian, antaranya adalah golongan asnaf, golongan B40. Itu juga yang turut diberi tumpuan dalam ucapan Tan Sri Muhyiddin Yassin Perdana Menteri pada pagi tadi, dan juga kalau kita dengar tadi dalam ucapan Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tong Openg juga turut menyentuh tentang golongan B40. Tetapi di Kelantan kita nak tahu bagaimana tinjauan boleh dilakukan tentang golongan B40 ataupun golongan asnaf, kerana Muhafindi ada bagi tahu saya mereka inilah antara yang terjejas akibat daripada arahan bagi orang ramai untuk patuh tentang Perintah Kawalan Pergerakan. Mungkin Muhafindi boleh kongsikan sedikit hasil tinjauan yang dilakukan, difahamkan di sekitar pekan di Kota Baru. Baiklah, terima kasih Fauzi. Sebenarnya Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan ini cukup memberi kesan kepada golongan asnaf, golongan orang miskin dan juga miskin tegar, yang mana kebanyakan mereka ini berpendapatan berpunca dari harian, itu sama ada mereka berniaga, menjaja makanan dan sebagainya, yang mana pendapatan itu diperolehi secara harian. Ini termasuklah golongan buruh yang turut mendapat upah secara harian. Bagaimanapun apabila berlakunya Perintah Kawalan Pergerakan ini, kebanyakan majikan mereka, kebanyakan kedai makan dan sebagainya terpaksa mengambil sikap tutup dan juga tidak menggajikan pekerja, dan keadaan ini telah menyebabkan golongan ini amat terjejas teruk. Dan ditambah pula untuk makluman Fauzi, situasi di Kelantan pada ketika ini apabila cuti sekolah ataupun cuti apa-apa sekalipun, biasanya ianya turut menghadapi masalah tekanan air yang rendah, dan ini juga merupakan satu perkara yang dihadapi oleh penghuni rumah terutamanya dalam kawasan bandar dan juga pinggir bandar. Mereka berdepan dengan masalah ketiadaan air, bahkan mereka juga terpaksa membuat catuan air, dan pada masa yang sama juga mereka terpaksa menyatukan makanan mereka, bahkan ada keluarga yang terpaksa makan sekali sehari. Dan hasil tinjauan saya mendapati golongan ini amat memerlukan perhatian dan juga pembelaan, kerana sekiranya perintah ini berlarutan sehinggalah untuk satu jangka masa yang belum ditentukan, sudah pasti mereka akan merana. Jadi saya sempat mendapatkan rakaman ataupun mendapatkan penjelasan daripada golongan tersebut. Kita dengarkan dulu. Dekat hutan kedai kena puluh ya tak boleh bayar. Nak hutan ke. Patutlah ni tak tahu big mana ni, tak ada nego ke apa, susah kau makan ni. Balik sana susah. Gue ni nak matu ya aja. Tempo tak ada nego tak boleh ke? Mula boleh duk belanja hari. Berapa kali sehari makan lah ni? Kadang-kadang sekali. Kadang-kadang dua. Ada orang nak makan apa tak ada aci nasi. Makan pun lauk telur lah. Lauk telur. Saat ni lagi beli ikan. Ada orang dekor duit 50 ya. Awak masalah ni tak nak jual, tak nak jaga gap dalam kau demo bu. Tak berani belakang tu kok. Jadi saya buat gap. Jadi sebelum ni jaga apa dah? Jaga nasi, mana kuih-kuih gap tu adalah. Jaga benda tu lah. Nasi, kuih, sayur, buah-buah tu Apa dia kena jaga? Buat masanya ada ke mari jaga mata, mana 2 hari lah macam tu. 2 hari lah. Biasa kalau jaga tu boleh dapat hari-hari kan? Boleh hari-hari lah. Dan mana lah ni terjejah lah sikitnya. Tak boleh. Hari-hari boleh berapa? Agak boleh lah dalam 10-20 je. Jangan baki. Mungkin dia membuat kuih pun tak banyak mana kela ni. Tapi bila mana tak boleh nak jaga ni, terjejah lah sehari tu. Terjejah lah mana. Waktu
Itu sikit lah. Tak nak mikir lah. Tu boleh rojak je. Dan anak-anak nak makan ke boleh? Anak-anak makan mana ada lah dia. Sebenarnya Fauzi, apabila saya berada di sana, berada bersama mereka, apabila saya dapat menyelami perasaan mereka, apatah lagi apabila melihat anak-anak mereka terpaksa makan berkuahkan budu ataupun kicap dengan hanya berlaukkan telur. Selepas saya melihat keadaan mereka, kesempitan yang mereka hadapi, susulan daripada perintah kawalan pergerakan ini, saya cuba mendapatkan reaksi daripada pihak kerajaan negeri. Kerana perkara ini saya melihat dari sudut yang jika kita berada di tempatnya, sudah pasti dengan kekangan keuangan, dengan kekangan pelbagai kekangan, mereka sudah pasti mengharapkan bantuan dan juga pertolongan pihak berkuasa. Justru itu saya cuba mendapatkan reaksi daripada pihak kerajaan negeri dan Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Ammar Nik Abdullah yang kebetulan berada di kawasan Pekan Jepun, sempat saya temu ramah dan bertanyakan mengenai perkara tersebut. Jadi kita dengarkan penjelasan beliau. Situasi ini adalah lebih kurang situasi bila kita dilanda banjir. Jadi semua orang terlibat. Dan kerajaan akan berusaha setakat yang dia mampu. Setakat ni cuma bagi meringankan bebanan masyarakat ni, antara yang kita buat ialah kita telah minta melalui penghulu, penggawa. Penggawa ni akan mengarahkan penghulu di setiap mukim untuk buat senarai. Mereka yang benar-benar memerlukan bantuan kerajaan. Contohnya di segi keperluan makanan dan sebagainya. Jadi sekarang ni usaha ni sedang bergerak. Jadi penghulu ni akan buat senarai, dia akan angkat kepada kerajaan melalui pejabat tanah dan jajahan. Dan insya-Allah kita akan bantulah setakat mana yang boleh. Fauzi, sebenarnya Fauzi, itu merupakan sebahagian daripada luahan rakyat. Jadi itu di kawasan pinggir bandar dan juga kawasan sekitar bandar ini. Apatah lagi bagi penduduk dan juga golongan yang bekerja kampung yang berada di luar Kelantan. Apa nasib mereka di pendalaman, apa nasib mereka di pinggir bandar, apakah mereka senasib dengan seperti yang kita laporkan. Justru itu kita mahukan, dan saya sebagai kata mewakili suara-suara penduduk dan juga golongan asnaf ini memerlukan perhatian sewajarnya daripada pihak kerajaan supaya golongan ini tidak terpinggir daripada situasi yang berlaku pada ketika ini sebenarnya, Fauzi. Dan saya pasti Muafindi pastinya akan membawakan isu dan juga membawakan apa yang berlaku hasil pertinjauan ini kepada pihak berkuasa seperti yang telah dimaklumkan dan seperti yang telah diumumkan oleh Timbalan Menteri Besar tadi. Situasinya seperti lebih kurang pada bencana banjir, dan saya pasti bukan sahaja tinjauan dilakukan di sekitar pekan ataupun di pinggir bandar di Kota Baru, dan pastinya Muafindi dan juga jurukamera yang lain akan terus membuat tinjauan di kawasan pedalaman. Baiklah, itu berkaitan dengan apa nasib golongan asnaf. Ada satu lagi cerita yang Muafindi tadi ada berkongsi dengan saya, iaitu berkaitan dengan bila berlaku dan juga bila berlangsungnya Perintah Kawalan Pergerakan. Hari ini adalah hari ke-6. Ada sesuatu yang petunjuk positif yang boleh dilihat. Antaranya adalah berkaitan dengan kadar ataupun statistik jenayah khususnya di negeri Kelantan. Kalau boleh Muafindi boleh kongsikan kepada kami kadar jenayah dari segi jenayah jenis apa yang turun dan sebab apa? Baiklah Fauzi, sebenarnya situasi Perintah Kawalan Pergerakan ini telah memberi manfaat yang begitu banyak, terutamanya kepada golongan pihak-pihak berkuasa, di mana daripada statistik beberapa hari yang lalu berbanding dengan statistik yang lepas, kadar jenayah yang melibatkan kekerasan, pergaduhan, jenayah kecurian harta benda, rosak harta benda, pecah rumah dan sebagainya telah menurun. Bahkan saya dimaklumkan oleh Timbalan Ketua Polis Kelantan SAC Abdullah Muhammad Piah, jenayah pecah premis ataupun jenayah pecah kedai ini boleh dikatakan kosong. Dan saya juga sempat bertanyakan beliau mengenai bila mana perintah orang kata berada di rumah ini, adakah berlaku situasi orang kata gaduh-gaduh bersama suami isteri dan pasangan. Beliau juga turut memaklumkan tiada laporan yang dibuat setakat ini pergaduhan rumah tangga dan sebagainya. Jadi kita dengarkan dulu penjelasan beliau. Jadi antara sebab berlakunya penurunan ini kerana terutama jenayah harta benda dan jenayah kekerasan, kerana Perintah Kawalan Pergerakan ini. Tuan-tuan rumah banyak duduk di rumah, jadi
tidak memberi peluang kepada penjenayah-penjenayah pecah rumah ni untuk melakukan pecah rumah semasa rumah ditinggalkan. Jadi begitu juga dengan jenayah kekerasan terutama yang melibatkan seksyen 324, 325, 326 kanun kesesaan. Jadi tidak ada pertemuan antara individu-individu tu di lapangan. Mereka juga duduk di rumah. Jadi tak boleh bergaduh lah. Itu antaranya. Jadi kita akan monitor penurunan ini dan setelah tamatnya perintah kawalan perjalanan ini, kita akan dapat statistik yang penuh berapa penurunan keseluruhannya selama tempoh ni. Kes pecah kedai setakat tempoh ni tak ada. Tak ada. Cuma curi kenderaan ada 1-2 gitulah. Kes pergaduhan suami isteri atau keganasan rumah tangga tak ada report lagi setakat ni. Taklah takut lepas ini. Fauzi, sebenarnya kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Ketua Polis Kelantan itu satu kenyataan yang agak positif, memandangkan bila berlakunya perintah kawalan pergerakan ini, semua rakyat seolah-olah patuh dan juga mereka tidak keluar dengan bahkan saya kira lah penjenayah pun mungkin mengambil sikap berada di rumah dan tidak berkeliaran mencari peluang dan ruang. Begitupun pihak polis juga menasihati orang ramai supaya tidak mudah tertipu, terutamanya dari sudut penjualan secara online ini. Kerana banyak dia kata semenjak ini menerima laporan berhubung penjualan sanitizer yang tak wujud, penjualan topeng muka yang tidak wujud, dan juga ada laporan yang diterima mengatakan ada pihak yang mendakwa daripada MKN, Majlis Keselamatan Negara, datang untuk buat inspeksi apa semua. Jadi perkara-perkara seumpama itu bagi pihak polis menasihati orang ramai supaya tidak melayang kerana ianya sebahagian daripada skamer ataupun taktik penipuan baru yang rancak mengambil peluang ketika perintah kawalan pergerakan ini. Fauzi, saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan pada petang ini langsung dari Kota Baru, Kelantan. Fauzi. Abang Fendi, kalau boleh dalam 1 minit sebelum kita pergi berehat, saya nak tahu gambaran hari ke-6 di Kelantan bagi Perintah Kawalan Pergerakan. Kalau pada pada hari-hari awal perintah dilaksanakan, Muhammad Fendi ada kongsikan ada boleh kata ramai yang masih tidak patuh untuk mengikut Perintah Kawalan Pergerakan. Hari ini hari ke-6, mungkin secara ringkas boleh bagi gambaran. Rakyat di Kelantan, adakah sudah ada positif perubahan yang dilakukan? Sudah ada yang patuh berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan ini? Seperti yang dilaporkan oleh pihak berkuasa termasuk polis dan juga Kerajaan Negeri Kelantan, rakyat Kelantan dilihat semakin menerima arahan perintah kawalan pergerakan ini, di mana pada hari ke-6 ni jumlah kenderaan yang keluar dan juga jumlah yang berada di jalan raya ini boleh dikatakan 90% menurunnya. Hanya tinggal berbaki 10% yang mungkin kerana mereka keluar tu dengan urusan tertentu. Dan seperti yang saya lihat sepanjang daripada 2 hari yang lalu dan juga perbandingan dengan hari ini, kebanyakan pergerakan itu berlaku pada 11 pagi. Ini mungkin kerana keluarga ataupun ketua keluarga itu keluar untuk mencari barangan keperluan, standby bagi tujuan memasak di rumah atau sebagainya. Namun pada hari yang ke-6 ini, jumlah kenderaan yang berada di jalan raya pada waktu pagi agak berkurangan. Bahkan malam tadi saya cuba keluar meninjau sekejap, lebih kurang jam 9 malam. Boleh dikatakan Kota Baru ni hampir lengang seperti bandar zombie. Saya boleh katakan tak ada langsung kenderaan. Itu yang saya rasa macam ini benar-benar mereka patuh. Jadi sekiranya situasi ini dapat dikekalkan sehingga tamat tempoh perintah kawalan pergerakan ini, ianya harus diberikan pujian buat rakyat Kelantan kerana akur dengan perintah kawalan pergerakan yang dikuatkuasakan oleh kerajaan ini, Fauzi. Okey, baiklah, terima kasih kepada Muhammad Fendi Muhammad atas perkongsian. Yang pertamanya tadi berkongsi tentang nasib golongan asnaf di Kelantan dan juga berkaitan dengan kadar jenayah, statistiknya dilaporkan turun dalam tempoh perintah kawalan pergerakan, dan juga di akhir tadi diberi perkongsian tentang gambaran jelas untuk hari ke-6 ini bagaimana rakyat Kelantan, adakah sudah ada khabar-khabar positif untuk mereka tidak keluar jika tiada keperluan. Muhammad Fendi telah berkongsi hampir secara tinjauannya hampir keseluruhannya sudah mematuhi perintah kawalan pergerakan. Okey, baiklah, selepas ini kita ingin bersama dengan Fauzi Suhaimi, kita nak bertanyakan tentang tinjauan beliau yang beliau lakukan pada pagi tadi. Selepas ini.
Thank you.